Okey, untuk status terkini mangsa yang diselamatkan pada malam tadi, untuk yang 2 orang dihantar ke hospital tu, setelah pemeriksaan oleh pihak hospital mendapati salah seorang tu mengalami kekejangan otot lah. Dia bukan, walaupun maklumat awal mengatakan patah kaki, tapi selepas pemeriksaan oleh pihak hospital mendapati mengalami kekejangan otot. Yang mana lagi seorang tu iaitu pemancing mengalami luka di bahagian tangan. Luka tu kalau mengikut daripada laporan daripada pihak hospital agak dalam lah, dan dijahit oleh doktor yang merawat beliau. Dan sehingga kini pemancing tersebut masih lagi ditahan di hospital untuk pemeriksaan lanjut sehingga keadaan pulih sedia kala. Jadi untuk baki 16 lagi pemancing termasuk kru berada dalam keadaan sihat walafiat, dan kebanyakan pemancing telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing lah. Yang mana kebanyakan pemancing tersebut adalah berasal daripada Kuala Perlis ataupun di Perlis, sebab ada di antaranya yang menginap di Kanga, ada yang di Kuala Perlis, dan kesemua kru seramai 5 orang pancing tersebut adalah penduduk tempatan di Langkawi. Lingkungan umur untuk pemancing dan juga kru tu adalah antara 19 hingga 55 tahun. Yang paling berusia adalah tekong tu sendiri, tekong boat, yang pada pandangan saya telah melakukan satu usaha yang baiklah untuk menyelamatkan semua mangsa seramai 17 orang tu semasa berapung di dalam air dalam tempoh lebih kurang 7 jam sebelum diselamatkan oleh bot nelayan tempatan yang kebetulan berada di kawasan tersebut. Kalau itu dilakukan apa tak yang tekong bot tu? Dia buat apa? Okey, pada selepas temu bual dengan tekong bot tersebut pada malam tadi, apa yang telah dilakukan oleh beliau itu memastikan semua pemancing tu berada dalam jarak yang selamat. Dan maklumat daripada beliau juga mengatakan beliau ada melakukan ikatan antara pemancing-pemancing tersebut bagi mengelakkan ada yang hanyut ataupun terpisah daripada kumpulan pemancing. Dan alhamdulillah juga kesemua 18 orang itu memakai jaket keselamatan yang memang berfungsi dengan baik untuk memastikan pemancing tersebut terapung di dalam air sepanjang tempoh sebelum diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Jadi ini untuk tahun ni kali pertama tu macam mana? Untuk kejadian yang besar seperti ini adalah kali pertama bagi tahun 2022. Sebagai rekod, sebenarnya bot ini pernah mengalami kebanjiran ataupun kebocoran pada akhir tahun lepas di sekitar Pulau Berabasah juga, yang mana mengalami kerosakan ataupun kebocoran di bahagian bilik jentera. Walau bagaimanapun setelah bot setelah kapal KM Tenggol yang kebetulan berada di kawasan telah melakukan penyelamatan ke atas bot pancing tu. Jadi ini adalah merupakan kejadian yang bagi saya amat serius untuk bot yang melakukan aktiviti memancing di sekitar perairan Langkawi. Jadi kita harapkan bot-bot yang sentiasa melakukan aktiviti memancing di perairan Kedah ataupun perairan Perlis dan juga perairan Langkawi ini sentiasa memastikan keselamatan bukan hanya ke atas bot, malah peralatan keselamatan juga perlu diambil tahu serta memastikan pengoperasian peralatan tersebut berada dalam keadaan yang baik. Dan yang di hospital tu dua-dua masih berada di hospital lah. Yang berada di hospital buat masa sekarang hanya seorang saja yang mengalami kecederaan di bahagian tangan. Yang kejang otot tu telah dikeluarkan oleh hospital setelah rawatan dilaksanakan. Dia bukan patah kaki kan? Tak, dia bukan patah kaki. Dia hanyalah mengalami kekejangan otot. Kemungkinan besar juga adalah disebabkan oleh
terlalu lama berada dalam air tu, untuk memastikan tubuh sentiasa terapung, menggunakan tenaga di bahagian kaki yang agak lama lah. Anggaran tu berapa jam lebih kurang ni ada dalam air tu? Dalam air kalau mengikut daripada temu bual ataupun siasat dengan tekong tu, lebih kurang dalam 7 hingga 8 jam. Setelah kejadian bot mereka dihempas ombak yang setinggi 5 meter, sehingga lebih kurang jam 1.30 sehingga jam 7 lah, baru diselamatkan oleh bot nelayan tempatan yang berada di sekitar. Tuan, macam ada kerisauan tak Tuan? Macam bot pancing ni, hari tu tahun lepas dah ada kebocoran, tahun ni dia jadi macam ni. So ada kerisauan tak? Bot-bot lain ada benda sama tapi disembunyikan ke apa ke? Ada kerisauan daripada pihak APMM? Bagi pihak APMM, khususnya APMM Maritim Negeri Kedah dan Perlis, kerisauan tu tetap ada. Berlakunya kejadian seperti ini pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, bagi pihak APMM Maritim Negeri Kedah dan Perlis, kita akan sentiasa memantau ataupun melakukan pemeriksaan ke atas bot-bot, terutamanya bot-bot yang melakukan aktiviti mancing di persekitaran perairan negeri Kedah dan juga Perlis ini, untuk memastikan segala keperluan ataupun segala peralatan yang perlu untuk keluar ke laut ini berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Apa yang iktibar ataupun satu pengalaman saya rasa yang boleh diambil oleh pemangsa semalam seramai 18 orang tu, hasil daripada temu bual ataupun siasat yang kita laksanakan, mereka memaklumkan bahawa sebenarnya kepentingan jaket keselamatan tu, jaket keselamatan tu adalah amat penting sekiranya sebarang aktiviti yang berkaitan dilakukan di laut. Perlu mempunyai jaket keselamatan yang boleh berfungsi sepenuhnya. Jadi untuk bot-bot pancing ataupun semua komuniti maritim yang melakukan aktiviti di perairan, tak kisahlah sama ada negeri Kedah, Perlis ataupun seluruh negara kita ni, sentiasa memastikan aspek keselamatan lah. Jadi kemungkinan juga kalau ada berlaku sekiranya bot-bot yang mengalami kecemasan ataupun kebocoran yang berlaku di sekitar perairan Langkawi, khasnya pada pendapat saya kebanyakannya dilaporkan oleh pemilik ataupun tekong itu sendirilah secara direct kepada bilik operasi di Maritim Negeri Kedah dan Perlis. Tuan, bot semalam tu kalau dari segi pengamatan tuan ya, kelengkapan keselamatan dan juga komunikasi itu mencukupi ataupun memadai, memuaskan atau macam mana? Okey, untuk makluman dan juga sebagai rekod, bot ni kita pernah periksa pada tak silap saja awal tahun 2021 ataupun akhir tahun 2020, yang mana ketika itu pemeriksaan yang kita lakukan untuk peralatan ataupun peralatan keselamatan komunikasi pada pemeriksaan tersebut didapati mencukupi serta beroperasi sepenuhnya lah. Namun begitu, peralatan tersebut perlu ataupun sentiasa dipastikan mampu beroperasi dengan sebaiknya dalam keadaan kecemasan, sebab kita sendiri pun tidak tahu apa yang akan berlaku dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Peralatan tersebut adalah amat penting lah sebelum kita keluar ke laut. Jadi dalam kejadian semalam tu boleh dikatakan kelengkapan peralatan dan juga komunikasi serta tindakan pantas kapten tu, tekong tu membantu tidak memburukkan lagi keadaan ataupun menjadi perkara yang lebih buruk lah. Okey, dengan ada peralatan keselamatan dan juga komunikasi yang terdapat di atas kapal tersebut, pada
pendapat saya ianya boleh lagi dipertingkatkan, sebab laporan yang kita terima daripada pihak pemilik adalah lebih kurang jam 2 petang. Meskipun dimaklumkan oleh Tekong pada sebelum jam 2 petang itu beliau ada menghubungi pemilik memaklumkan keadaan ataupun situasi yang berlaku di laut ke atas bot tersebut. Dan lokasi yang dilaporkan oleh Tekong juga hanya memberikan lokasi secara lokal. Maksud saya dia bagi lokasi itu tidak melalui penggunaan GPS. Sebenarnya bila kita melakukan ataupun memaklumkan sebarang lokasi menggunakan GPS tu adalah lebih tepat lagi, sebab ianya memudahkan aset-aset yang melakukan pencarian ini terus kepada lokasi yang dinyatakan. Berdasarkan kepada lokasi terakhir yang dinyatakan, kita akan buat pengiraan melalui sistem yang pihak APMM Negeri Kedah dan Perlis ni ada. Kita dapat tahu kedudukan sebenar ataupun kejadian lokasi sebenar kejadian tersebut. Dan untuk pihak bot ataupun pemilik bot lain juga, saya ingin syorkan, sebab pada awal tahun lepas saya pernah melakukan satu dialog dengan khusus untuk pemilik bot pancing ni yang melakukan aktiviti mancing di Langkawi juga, berkaitan dengan satu peralatan yang pada saya adalah amat penting selain daripada radio ataupun GPS yang terdapat di bot. Kalau radio ataupun handphone yang kita ada ni, dia akan bergantung kepada liputan yang terdapat di kawasan tersebut. Untuk kejadian semalam, alhamdulillah ianya berada dalam liputan telefon, jadi dia boleh berhubung dengan telefon. Kalau radio ni dia bergantung juga dengan keadaan cuaca. Kalau ikut daripada cuaca semalam tu, untuk mendapat satu siaran yang jelas untuk dilaporkan kepada pemilik dia, saya rasa amat susah lah. Jadi apa yang saya ingin syorkan kepada pemilik bot, sama ada bot pancing ataupun bot nelayan sendiri, adalah berkaitan dengan peralatan Personal Locator Beacon, PLB. Yang mana PLB ni satu peralatan yang amat penting untuk sebarang aktiviti, sama ada untuk yang melakukan aktiviti di laut ataupun di darat. PLB ni untuk dalam negara kita masih lagi, saya tengok masih lagi belum digunakan sepenuhnya oleh bukan hanya komuniti maritim, malah peminat-peminat ataupun yang suka melakukan aktiviti outdoor, di hiking apa semua. Jadi PLB ni ianya boleh mengesan secara tepat menggunakan satelit untuk menentukan posisi sebenar lokasi kecemasan yang berlaku. Jadi inilah saya rasa kemungkinan kalau bot yang karam semalam mempunyai PLB ni, kita akan dapat menjimatkan lebih masa untuk melakukan pencarian. Selagi meskipun bot tenggelam ataupun bot karam, tapi PLB itu masih berada di tangan Tekong ataupun siapa-siapa saja, kita masih insya-Allah masih lagi dapat mengesan dengan tepatlah kedudukan dia. Jadi itulah saya nampak apa yang paling penting sekarang adalah penggunaan PLB ini untuk sebarang aktiviti, terutamanya yang melakukan aktiviti di laut. Jadi perkara ini perlu diambil beratlah oleh pemilik bot yang melakukan urus niaga ataupun perniagaan membawa pemancing keluar. Alhamdulillah semalam dia punya kejadian, kalau ikutkan daripada laporan, hanya 94 batu sahaja daripada Pulau Singa besar. Tapi kalau kita bayangkan dia berada di Pulau Perak, lebih kurang 60 batu daripada Langkawi. Ianya kita nak menentukan kedudukan sebenar pun tak dapat, apatah lagi kalau dia tak boleh nak melaporkan melalui radio pun tak dapat, talian telefon pun tak ada. Itu akan lagi menjadi satu kes yang buruk lah untuk pemilik bot tersebut. Last tahun dalam keadaan sekarang ni laut bergelora, hujan, lembut sebagainya,
kesedaran IPMN, mungkin kejadian sama akan berulang lagi. Macam mana kesedaran dan juga nasihat lah. Okey, dalam keadaan sekarang cuaca di perairan Langkawi ataupun perairan Kedah sendiri, dan juga saya lihat laporan daripada Meteorologi Malaysia pun memaklumkan satu Malaysia ni sekarang berada dalam cuaca yang tidak begitu baik, yang mana kalau kita tengok keadaan angin pun bertiup sehingga 50 km sejam, ombak setinggi 3.5 meter ataupun 5 meter, yang mana ianya membahaya kepada sebarang aktiviti yang dilakukan di laut. Bagi IPMM Negeri Kedah dan Perlis, kita memang sentiasa mempunyai aset yang ditugaskan untuk melakukan operasi cegelamat yang berlaku di laut lah. Kita mempunyai satu aset bot penyelamat 5 yang memang tugas utama bot tersebut adalah untuk melakukan tugas-tugas cegelamat di laut, dan kita dibantu juga oleh bot ataupun kapal ronda yang memang sentiasa beroperasi di laut. Seperti kejadian semalam, kebetulan memang terdapat kapal ronda IPMM itu KM Tenggu yang melakukan operasi di persekitaran Pulau Langkawi, dan merupakan aset yang pertama sampai ke lokasi terakhir yang dilaporkan oleh pemilik bot berkaitan dengan bot karam. Jadi nasihat saya kepada komuniti maritim yang berada di perairan Negeri Kedah dan Perlis, sentiasa memastikan keselamatan peka dengan perubahan keadaan cuaca yang berlaku, dan memastikan juga peralatan keselamatan, peralatan komunikasi serta lain-lain peralatan yang berkaitan dengan keperluan semasa berada dalam kecemasan di laut ini dapat beroperasi sepenuhnya. Sebarang saya rasa adalah lagi baik sebarang usaha untuk ataupun kerja-kerja yang hendak dilakukan di laut ni dimaklumkan kepada bilik operasi maritim Negeri Kedah dan Perlis yang berada di Langkawi ini, yang beroperasi 24 jam. Jadi itu memudahkan kita untuk melakukan pemantauan. Sebab bilik operasi pun memang dia bertugas 24 jam, turut melihat kepada keadaan cuaca. Pada masa kini kita mempunyai pelbagai kumpulan dalam kita punya komuniti maritim, jadi memudahkan penyaluran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan disalurkan kepada penduduk atau komuniti maritim di Langkawi inilah. Okey tuan. Okey. Okey.